kepada jalan Allah, dan mereka menyeru manusia supaya beramal dengan amalan yang soleh, dan mereka berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang berpegang teguh kepada Islam. Pengerusi dan seluruh jawatankuasa surau, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, para tamu Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita panjatkan pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama dalam pengajian kuliah maghrib melalui kitab Madza Ya'ni fi Intima'il Islam, apa erti saya menganut Islam. Dan kita masih lagi membincangkan tentang, setelah daripada kita menyebut tentang 3 golongan yang dipanggil golongan manusia yang mengaku Muslim, golongan yang memang tujuannya hanya untuk dunia semata-mata. Golongan kedua, golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Dan golongan yang ketiga, golongan yang menjadikan dunia adalah ladang untuk menuju ke akhirat. Kemudian kita juga telah menyebut bagaimana Fathiyah Khan dalam kitab ini akhirnya menyelesaikan dengan mengungkap suatu persoalan, bagaimana sebenarnya cara untuk kita hidup untuk Islam. Maka kita telah menyebut perkara pertama, cara hidup dengan Islam itu ialah kita mesti mengetahui tujuan hidup. Untuk apa hidup dengan Islam? Dan kita memahami apa dan ke mana dan untuk apa kehidupan ini. Kerana sudah tentulah jawapan itu nanti akan menentukan sama ada kita benar-benar hidup untuk Islam ataupun hidup untuk lain daripada Islam. Yang kedua, kita menginsafi tentang nilai dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Apalah sangat dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang telah pun dijanjikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga ialah menginsafi bahawa kematian itu pasti akan tiba. Jadi pada malam ini kita tengok yang keempat. Betul tak? Perkara yang keempat atau sampai mana dah? Perkara yang keempat, bagaimana kita nak hidup untuk Islam, ialah kita mesti mengetahui akan hakikat Islam itu sendiri. Setelah kita memahami tujuan hidup, setelah memahami tentang nilai dunia berbanding dengan akhirat, setelah kita memahami tentang kehidupan ini akan berakhir dengan kematian, sebagaimana yang diyakini juga oleh semua manusia. Dan akhirnya kita juga perlu mengetahui apakah hakikat Islam, supaya kita tidak teraba-raba, supaya kita tidak terkeliru dalam kehidupan ini. Antara yang menjadi tujuan penting, antara yang menjadi matlamat penting Islam itu sendiri, ataupun sebenarnya ada manusia yang sebenarnya hidup dalam keadaan tidak mengetahui akan hakikat Islam. Mengetahui hakikat Islam iaitu dengan mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama, dasar-dasar hukum hakam yang halal dan yang haram. Firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, berdoalah ya Tuhanku, tambahilah aku dengan ilmu. Sabda Nabi SAW, innamal ilmu bita'allumi wal fiqhu bitafaqquhi, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabda Nabi yang bermaksud sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar, dan kefahaman pula hanya didapati dengan mendalaminya. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya
diberikan kefahaman yang mendalam dalam urusan agama. Riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidaklah meninggalkan dinar dan dirham, hanya saja mereka meninggalkan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bahagian yang lumayan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita perlu memahami dari sudut menjadikan Al-Quran dan hadis ataupun Allah dan Rasul itu sebagai naungan dan juga petunjuk, dan Nabi sendiri menjadi jalan petunjuk kepada manusia. Ini penting sebab bila kita menelusuri tentang kehidupan Baginda sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan kepada kita semua untuk menjadikan perjalanan hidup Nabi dan sifat perilaku amalan Nabi itu sendiri akan akhirnya menjadi dasar dan hukum dalam kehidupan umat Islam. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala seawal kelahiran baginda, hari ini boleh jadi orang bercakap tentang Maulid, esok kita cuti sambut Maulidur Rasul. Yang taat kepada Nabi pun cuti, yang lawan Nabi pun esok cuti juga dia. Jadi kita, sebab itu bila Allah melahirkan Nabi, Allah kata alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah kamu tidak dapati bahawa Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim? Aku yang jaga, kata Allah. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan didapati bahawa Muhammad itu lahir dalam persekitaran yang sesat. Fahada, aku yang bagi petunjuk kepada Nabi. Wa wajadaka ailan. Dan didapati bahawa Nabi itu dalam keadaan ail, miskin. Tak ada duit. Apa? Fa'aghna, aku yang memperkayakan Nabi, aku yang mencukupkan keperluan Nabi. 3 perkara yang disebut oleh Allah. Pertama ialah soal siapa yang jaga Nabi. Yang kedua, siapa yang bagi petunjuk kepada Nabi. Dan yang ketiga, siapa yang mencukupkan keperluan Nabi itu sendiri. Ketiga-tiga ni tuan-tuan sekalian, Allah nak rangkumkan bahawa pergantungan hidup manusia hanyalah kepada Allah. Bermula daripada asas yang pertama, apabila Allah mematikan ayah Nabi itu sendiri dalam masa Nabi berada dalam perut lagi. Semuanya adalah perancangan Allah. Kenapa Allah perlu matikan? Di sinilah yang akhir Allah nak beritahu bahawa kehebatan batang tubuh Nabi itu adalah pendidikan Rabbani dipanggil. Ialah pendidikan daripada Allah. Kehebatan kehidupan Nabi itu adalah pendidikan daripada Allah. Dan kejayaan Nabi membawa risalah Allah itu adalah jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Semuanya asasnya adalah daripada Allah. Sebab itu orang tak kata Nabi ni hebat kerana ayahnya. Bolehlah Nabi hebat, tengok bapak dia dulu. Allah nak matikan semua alasan-alasan ini hanya nak melihat bahawasanya pendidikan daripada Nabi itu, pendidikan Nabi itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata fa'awa, aku yang jaga Nabi, aku yang didik Nabi, kata Allah. Aku yang asuh Nabi, aku yang tarbiyah Nabi. Maka di sini yang disebut sebagai pendidikan Rabbani, pendidikan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan sekalian, ialah memang pun sebab dalam sejarah Nabi, sebab itu tuan-tuan sekalian, ada 2 tanda orang melihat Nabi. Paling kurang, pertama sekali dalam perjalanan Nabi dibawa oleh Abu Talib pergi ke Syam berdagang. Sampai satu tempat, Yathrib, singgah, bertemu dengan seorang Bukhairah, seorang padri. Bukhairah tengok Nabi Muhammad ketika itu masih kecil lagi. Dalam riwayat mengatakan dalam usia 6 tahun.
Ketika itu Bukhairah pun tanya kepada Abu Talib, siapa budak ini? Abu Talib kata, ini anak aku. Bukhairah itu kata, budak ni bapak dia mesti dah mati dah. Pasal apa? Pasal telah disebut di dalam kitab-kitab sebelum daripada itu. Suhuf-suhuf sebelum daripada itu telah menyebut Nabi Muhammad, dan sebagaimana, sebab seramai mana para padri mesti dia tahu. Bukhairah yang memegang kitab-kitab Taurat, yang memahami Injil, Zabur, semua akan tahu bahawa dia kenal Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi macam dia kenal anak-anak mereka sendiri. Sebab tu padri ni boleh kata, budak ni bapaknya mesti dah mati dah. Akhirnya Abu Talib terpaksa mengaku juga, iya betul, ini anak saudara aku sebenarnya. Bapak budak ni telah meninggal dunia. Kata Bukhairah, kamu tak payahlah pergi, bawalah budak ni. Jaga keselamatan dia. Tuan-tuan sekalian. Kali yang kedua apabila Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid mengetahui di kota Mekah ada seorang pemuda yang amanah, yang jujur, yang baik, maka kata Sayyidatina Khadijah, pemuda ni boleh jadi wakil dia, bawa barang dagangan pergi berdagang ke Syam, sebab kejujuran dia. Sebab tu kehebatan Nabi ni tuan-tuan sekalian bukan bermula dengan pangkat, jawatan, tak. Bermula dengan akhlak, budi pekerti. Orang hari ini dikenali dengan jawatan dulu. Sebab tu Pak Haji kalau nak pilih menantu, biar cari, kata Abu Hurairah lah, cari pemuda-pemuda yang belajar, yang sembahyang subuh berjamaah di masjid. Kalau nak cari calon menantu, cari pemuda yang sembahyang subuh berjamaah di surau atau di masjid. Cari perangai je dulu. Jangan mentang-mentang yang minang tu exco terus terima je. Jangan. Exco pun kalau mangkuk tak jadi apa. Perangai je dulu. Cari yang sembahyang subuh berjamaah. Ni cari dulu. Biar tak handsome tak apa. Yang penting dia sembahyang subuh berjamaah, dah tentu bagus dah, insya-Allah. Disuruh bapaknya tenang anak muda subuh. Bapaknya balik buat laporan pada maknya. Nampak gaya tak ada budak-budak muda sembahyang subuh berjamaah. Yang ada tu yang dah nampak gaya yang dah tak muda dah. Yang dah 40, 50. Maknya jawab, dah kalau tak ada yang muda ambil yang ada tu je lah. Dia kata maknya. Baik. Batu Nabi dikenali dengan akhlak. Ketika Nabi pergi berdagang, bawa barang dagangan, Sayyidatina Khadijah, sampai di satu tempat Nabi berteduh di bawah pokok, berehat. Bawah pokok yang rendang. Nabi berehat. Kemudian tuan-tuan sekalian, datang Bukhairah juga, tapi Nasrani, Nasarah. Dia cakap dengan Maisarah, teman Nabi, nama Maisarah tapi perempuan. Bukan perempuan, laki. Ni, lu Maisarah bukan perempuan, laki. Kan? Kalau ikut Maisarah, rah belakang tu macam perempuan je. Kan? Tapi dia laki, nama. Macam kita lah kan. Baru ni ada orang telefon saya. Saya tanya siapa nama, Pak Haji, Rohani. Saya tak confirm lagi, ni laki ke perempuan ni? Saya tanya dia, ni laki ke perempuan? Laki lah Ustaz, dia kata. Aduh. Nama Rohani, tak apalah. Bolehlah, Rohani lah. Tengok. Maisarah. Jadi Bukhairah ni pun tanya Maisarah, siapa lelaki yang berteduh di bawah tu? Itu lelaki orang daripada Quraisy. Bangsa Quraisy, orang daripada Mekah. Dia kata, tolong jaga dia baik-baik. Dia bakal menjadi seorang rasul, kata Bukhairah. Sebab dalam kitabnya, siapa yang berteduh di bawah pokok itu nanti akan menjadi bakal seorang rasul. Pokok ni kalau ikut riwayat ni tuan-tuan, masih ada lagi.
Kalau betul lah, tuan-tuan pergi Jordan. Saya dah pergi 2-3 kali dah. Masa belajar di Jordan dulu. Dia di Ahli Bait lebih kurang. Antara Zarqa dengan Ahli Bait, dan pokok ni masih hidup lagi sampai sekarang. Jadi pensyarah saya bawa naik bas pergi tengok pokok ni. Saya pun pergi tengok. Tapi saya tak berani duduk di bawah dia lah. Nanti balik ayah Pin jumpa saya dulu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, ini dalam sejarah. Sebab itu ini perangai akhlak terpuji melalui apa? Pendidikan daripada Allah. Nabi lahir dalam sekitaran yang sesat, kota Mekah. Apa yang tak ada kota Mekah ketika itu? Tempat pertembungan fahaman-fahaman sesat. Fahaman-fahaman anamisma. Fahaman-fahaman ngarut. Ketika itu Mekah menjadi tempat pertembungan. Kita kata patut-patut kalau nak melahirkan manusia yang hebat, dia kena lahir di tempat-tempat yang tamadunnya hebat. Patutnya lahir di Seksyen 8 Shah Alam, patutnya, kan? Orangnya ramai datang surau, ramai datang masjid, patut. Memang dah orang baik-baik dah. Tapi Allah nak bagi tahu bahawa bagaimana dalam sekitaran yang sesat itu berjaya seorang manusia hidup akhlak. Sebab dia bukan dididik oleh persekitaran, tapi dia dididik oleh Allah Rabbani. Yang ketiga, Nabi lahir dalam keadaan miskin. Sehingga keluarga Nabi sendiri, Said Abdullah sendiri, Siti Aminah sendiri tak mampu nak bayar orang yang tukang susu kan. Orang yang tukang susu kan, sebab hujung bulan pakat berkumpul di kota Mekah. Perempuan-perempuan daripada kampung akan datang, cari siapa bayi nak disusukan, upah. Kan? Bayar upah. Ketika itu zaman susah. Harga barang semua naik ketika itu. Jadi antara salah satu daripada sumber pendapatan ialah mengambil upah menyusukan bayi. Maka susukan bayi. Tapi ada seorang perempuan yang tak dapat langsung bayi. Yang ada tu tak nak bayar pula. Tapi perempuan Arab ni dia tak boleh balik tanpa membawa bayi. Nanti orang kata aib. Susunya tak sedap, boleh jadi aib. Jadi nak menutup aib inilah, cari juga. Akhirnya ada seorang bayi nama Muhammad ataupun Ahmad. Akhirnya dia kata tak apalah, tak bayar pun tak apalah. Janji dia balik bawa bayi. Ail, miskin. Fa'arna, aku yang kaya-kaya, kata Allah. Apa nak sebut? Maknanya bagi kita, kita tak boleh nak kata berjaya ke, rosak tak berjaya ke seseorang manusia itu kerana disebabkan oleh bapaknya. Ataupun ni bapaknya punya masalah. Kalau berjaya, tengok aku jaga budak ni. Hebat tak hebat? Jadi doktor dah sekarang ni. Ataupun kalau gagal, kita kata, ini anak aku ni bercampur dengan budak-budak yang bukan-bukanlah kat kampung ni. Maknanya Nabi sendiri kalau persekitaran tu menentukan rosaknya dah lama dah. Maknanya Allah tak lahirkan Nabi dalam kota Mekah. Allah akan pilih tempat lain daripada kota Mekah. Nak sebut kalau kita guna pendidikan Rabbani, tak ada istilah tidak berjaya dalam kehidupan. Yang gagal ni kerana kita tidak gunakan pendidikan Rabbani. Kita tak kenalkan anak kita dengan Al-Quran. Kita tak lorongkan anak kita dengan Al-Quran. Kita tak kenalkan anak kita dengan pendidikan Nabi. Kita tak lorongkan anak dia untuk kenal Islam. Kita hanya kenalkan anak dengan kalimah Allah. Tuntutan Allah tak dibuat. Maka berlakulah semacam mana demonstrasi baru-baru ni. Wartawan Sinar bagi tahu saya, wartawan Sinar tu perempuan, dia tak sembahyang. Kelakar kata dia. Demonstrasi kalimah Allah separuh tak sembahyang Jumaat. Padahal demonstrasi depan masjid. Ini bukan kelakar, saya kata ini gila babi nama dia. Apa yang dia hendak dengan kalimah Allah?
Sampai tidak sembahyang. Kita bukan melahirkan. Sebab itu Allah pun tidak bercakap masuk syurga kerana kalimah Allah dah. Masuk syurga kerana rahmat Allah. Rahmat itulah yang kita kena cari. Sebab itu, ada juga orang beralasan anak aku tak berjaya sebab anak aku tak ada duit. Tak, Nabi tak ada duit. Kalau kita guna pendidikan daripada Allah, Allah akan lorongkan kejayaan untuk anak kita. Usaha bagaimana nak kenalkan anak kita dengan Quran. Biar tak ada duit. Sebab tu saya bercakap dengan orang kampung apatah lagi. Ayat ni mudah dengan orang kampung pasal kebanyakan sahabat berenam ni kawasan miskin aja. Kalau macam ni gagal lah Ustaz, anak kami tak dapat sekolah bagus-bagus. Gagal tak gagal. Sebab apa? Sebab kami tak mampu nak bayar. Saya ada buat dengan Yapis, ada buat Mahat Tafiz Sains. Sekarang ni dah mula tingkatan 2 di kampung saya di Panjang Perdana dah. Tapi kena bayar RM400. Kalau yang tak payah bayar banyak, masuk pusat As-Solihin. Atas kertas RM150. Tapi separuh tak bayar, tak apalah sebab kita ambil anak miskin. Dah 4 dah sekolah. 4 sekolah, bukan 4 isteri, 4 sekolah dah. Ini salah dengar pula kan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang maknanya bila kita guna pendidikan Rabbani, tak ada alasan kita kata tak berjaya. Sebab itu Allah kata Allah nak didik sendiri Nabi, bukan persekitaran, bukan bapaknya, bukan duitnya, bukan, tapi pendidikan daripada Allah. Maknanya kita kena yakin atas keyakinan bahawa kalau kita bergantung, kita ambil pendidikan daripada Allah, kita ikut jalan Quran, ikut jalan Nabi, insya-Allah berjaya. Kalau tidak berjaya, maknanya kita sudah berusaha. Maka pada kita boleh katalah, Nabi Nuh pun anak dia ada tak berjaya, barulah kita boleh kata begitu. Selagi kita tidak usaha untuk lorongkan melalui agama, melalui Islam. Ni bila kita cakap soal ilmu. Nak beri kefahaman yang betul terhadap ilmu. Baik. Maka hakikat Islam ini kita akan faham berdasar daripada ilmu yang kita pelajari. Maka tuan-tuan sekalian, di sinilah yang disuruhnya kita bersatu. Bukan sekadar atas kalimah Allah, bersatu atas nama Islam. Ini bersatu atas nama Islam. Maka memahami hakikat Islam itu adalah salah satu daripada tuntutan besar kalau kita kata kita nak hidup dengan Islam. Kalau kita nak intimak dengan Islam, kita kena memahami tentang hakikat Islam itu sendiri. Baik. Kemudian yang kelima, mengetahui hakikat jahiliyah. Yaitu dengan meneliti ciri-ciri pemikiran jahiliyah, aliran-aliran dan perancangannya, di samping menyingkap akibat-akibat dan keburukannya. Dengan memahami hakikat ini, kita tidak terperangkap ke dalam jaring-jaringnya, selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama lughata qaumin amina makrahum." Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, ia terselamat dari rencana jahat mereka. Ni. Hari ini kita nak berialah kita berterus terang ya. 2-3 hari ini nampak agak bising sikit pasal kalimah Allah. Ni tadi pun saya baru balik menghadap tuanku. Tu yang nampak smart sikit. Dan saya memaham bahawasanya Islam telah diajar sejak daripada dulu tentang perancangan jahat musuh-musuh Islam. Apa yang dia buat hari ini boleh jadi 10-20 tahun dulu dia dah merancang lah. Dia dah ada plan strategik. Sebab itu, waktu yang sama kita perlu lontarkan persoalan kepada kita sendiri. Apakah hari ini kita menyediakan satu plan strategik untuk dakwah dan mengajak manusia kepada Islam? Waktu yang sama nak beritahu anak-anak kita tentang perancangan jahat Yahudi dan Nasrani.
Apakah pelan tindakan yang kita buat? Memang saya dalam kenyataan saya telah sebut dah. Dan mungkin jadi, boleh jadi orang tak berapa, sebab saya lambat buat statement, memang saya lambat. Saya tak nak terburu-buru buat statement. Saya kata, saya perlu panggil pengarah JAIS. Jawapan memang saya tak tahu. Saya tak tahu dengan maksud sebenarnya saya tak perlu tahu. Itu kerja eksekutif. Saya legislatif. Itu kerja eksekutif. Kamu buat kerja, saya tak tahu. Kalau saya kata saya tahu nanti, ada soal campur tangan saya. Saya tak tahu. Walaupun orang memaham kalimah tak tahu tu dengan spin macam-macam. Tak guna punya esko, macam tu pun tak tahu. Tanya orang lain pula, bagus tak tahu. Maknanya kita tak mengganggu kerja-kerja eksekutif. Tapi saya cakap dari sudut hati sebenarnya memang saya tak diberitahu. Dan dia boleh buat kerja tanpa memberitahu. Sebab itu kerja dia. Dan bila saya semak, sebab itu saya tak terus. Maka saya perlu dengar juga daripada pihak kedua, sebab itu saya panggil padri. Selama ini tak pernah dipanggil, tak pernah diperjelaskan tentang enactment. Boleh jadi kita anggap, dia mesti tahu. Soal dia tahu tu soal lain. Dia tahu sendiri itu soal lain. Sebab itu bila Allah turunkan Quran, Allah turunkan sekali Rasul untuk menyampai. Itu nama Rasul. Bila kita buat enactment, kita perlu memberitahu kepada dia dan perlu diberitahu tentang justifikasi enactment yang kita buat. Maka saya panggil dan saya beritahu. You kena tukar kalimah Allah. Tapi pertemuan jangan sampai, sebab apa saya buat pertemuan? Sebab jangan sampai disebut Islam ni agama yang tidak boleh berbincang. Islam ni agama yang brutal, yang ganas. Sebab itu kita buat dalam bentuk yang paling harmoni. Kita beritahu ketegasan kita di hadapan dia. Walaupun kita tahu memang dia tetap bertegas, sebab dia pun ada dia punya alasan dia sendiri. Dan saya, walaupun saya dah sebut dia, setakat mana yang kita boleh paksa dia untuk menerima nak buang kalimah Allah, dia sendiri ada, boleh jadi ada perancangan dia sendiri, kita pun tak tahu. Sebab dia berdasarkan kepada KDN, kepada kebenaran untuk mengimport yang telah dibuat oleh KDN. Itu dia punya alasan. Sebab tu saya kata saya perlu berjumpa menteri. Perlu penjelasan. Kenapa COP itu tidak dibuat, dikecualikan Selangor terhadap Bible yang diimport daripada Indonesia. Sebab kita tak nak orang lontar batu sembunyi tangan, kita tak nak. Kan gentleman kalau dia kentut, dia ngaku dia kentut. Kan gentleman. Minta maaf saya kentut tadi. Sebab apa? Sebab ada bau. Kalau tak ada bau tak jadi gaduh. Sebab ada bau jadi gaduhnya. Begitu juga soal kalimah Allah. Bila di satu pihak membenarkan import daripada Indonesia yang telah tersedia dengan kalimah Allah dan dibenarkan dipakai di mana-mana negeri di Semenanjung dengan syarat perlu ada COP, hanya kegunaan untuk penganut Kristian sahaja, dan COP itu dan dicop tanpa menyebut dikecualikan Selangor, tidak dibenarkan menggunakannya. Ya betul. Soal bahasa Melayu itu satu bab. Soal kalimah Allah. Maka saya pun dah beritahu bahawa Selangor tidak membenarkan. Atas semangat rukun negara, dia kena pakailah, jangan guna kalimah Allah, guna kalimah Tuhan. Sedangkan Bible dalam bahasa Tamil, bahasa lain, bahasa Cina, dia boleh tidak gunakan kalimah Allah. Saya kata sah ke tidak? You all kalau guna God, sah ke tidak you all punya sembahyang? Sah dia kata. Ada sah guna God lah, jangan guna Allah. Betul yang jadi bercelaru ini pasal you guna Allah. Dia ada alasan dia ada justifikasi dia sendiri. Pasal berdasarkan kepada KDN. So tak apalah. Sekarang ni saya bertegas tak boleh kalimah Allah, waktu yang sama saya akan jumpa KDN, jumpa menteri. Saya buat surat dah. Nak jumpa Zahid Hamidi. Tak apa saya cakap. Lepas tu saya buat yang paling harmoni. Saya panggil, saya tak nak dengar cakap orang. Saya panggil, surat khabar mesti nak dengar. Panggil sendiri, dengar sendiri. Dia datang jumpa saya. Dia bawa satu Bible.
Kecil, lama dah lusuh dah. Tapi dia pegang ya. Bible Malaysia dicetak di London. Tarikh Bible cetakan itu 1905. Dah dipakai dah. Dan yang diserbu, yang diambil baru-baru ni, Bible baru ni, terbitan dia 2001. Yang dah ada kalimah Allah tu, dicetak tahun 2001. Mana orang Melayu tahun 2001? Pejuang-pejuang kalimah Allah. Mana? Ya, mungkin orang awam tak tahu, menteri tahu. KDN tahu ketika itu. Ini masalah. Jadi sekarang ni banyak konflik. Banyak konflik. Betul kita kata, saya Selangor, saya pertahankan Selangor, enactment Selangor. Saya dilantik Selangor ni untuk pertahankan enactment undang-undang yang ada di Selangor. Dan saya beritahu dia dengan tegas. Sebab itu saya buat kenyataan pun. Dia dalam keadaan dia ada di sebelah saya. Lawrence, dan saya beritahu bahawa seluruh rakyat Selangor kena patuh dengan arahan daripada tuanku. Dan enactment ini telah diluluskan tahun 1988 lagi. Tapi saya juga di waktu yang sama saya nak bercakap juga soal kalimah Allah ni. Di antara keluhuran dan kemunafikan. Tuanku ada keluhuran terhadap kalimah Allah. Dia tak nak kalimah Allah ni disalahgunakan. Tapi setengah daripada orang politik jadikan kalimah Allah ni sebagai aset untuk pecah belahkan. Keluhuran dan kemunafikan. Sebab tu kalau kita nak kata bersatu, ialah dari sudut ilmu. Lebih baik kalau kita kata alang-alang kita pertahankan kalimah Allah, lebih baik kita terus laksanakan Islam terus, senang. Terus laksanakan Islam terus, sebab kita suka bersatu atas nama Islam. Barulah ketika itu nampak izzah kita, kekuatan kita. Sebab orang kata di peringkat luar mengatakan bahawa soal kalimat luar, saya kata mengatakan bahawa penggunaan kalimah Allah ni dalam konteks khilaf, walaupun keputusannya telah dibuat bahawa dia eksklusif. Tetapi di peringkat satu sudut lain dia katanya khilaf. Sebab berkhilaf, sebab dalam Al-Quran ada juga orang bukan Islam yang disuruh yang disuruhkan dengan kalimah Allah. Umpamanya Nabi Sulaiman menghantar surat kepada Ratu Balqis dengan menulis surat dengan didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ajak kamu wahai Ratu Balqis, marilah kepadaku menjadi berserah sebagai seorang Islam. Kenapa tulis bismillah? Tahu dah Ratu Balqis itu menyembah berhala. Maka dari sudut sini, dari sudut ilmu, di luar sana menyebut, berbahas, berforum bahawa ia dalam peringkat hukum asalnya harus. Tapi justifikasi kita ialah kerana kebimbangan penyalahgunaan kalimah Allah. Nanti diguna tempat-tempat lain. Ditulisnya di gereja, ditulisnya di kasut, tulisnya dekat botol arak apa semua. Ada kemunasabahan. Tapi bak kata orang luar tengok negara Malaysia, negara paling katun kat dunia. Kenapa di satu pihak nak demonstrasi di Selangor aja? Kenapa tak demonstrasi di Sabah sekali? Oh, Sabah boleh kalimah Allah. Lah. Sebab tu orang melihat katun. Negara satu-satunya negara macam Malaysia ni Malaysia aja lah. Mana ada negara lain? Sebab tu kalau kita nak, patutnya negara lain, negeri lain pun menyambut juga undang-undang yang sama, barulah kita boleh berjalan serentak. Tapi tak apalah. Maknanya walaupun kita kata ada sedikit dia punya konflik
kita kata dari segi urus tadbir. Tapi bagi kita di Selangor, kita cakap dalam konteks orang agama lain tak boleh guna kalimah Allah. Tapi bagi saya, biar kita beritahu kepada orang bukan Islam dalam suasana yang harmonis, suasana sehingga Islam itu dianggap agama yang boleh, yang betul-betul menghormati agama orang lain. Kita tak ganggu dia, tapi dia jangan ganggu kita. Maknanya, gunalah kamu God, kita guna Allah. Itu asas. Jadi para hadirin sekalian, ini saya kata asas dari sudut sebab itu saya kata tadi, orang Kristian perancangan ini dah lama. Sebab itu dia telah mencetak Bible ni sejak 1905 lagi dalam bahasa Melayu di London. Dan hari ini apatah lagi tuan-tuan sekalian, Kristian boleh jadi dia luar negara, dia menjadi satu agama tetapi tidak ada intimat terhadap Kristian itu sendiri. Penganut agama Kristian tidak ada penghayatan terhadap agama dia sendiri. Tetapi dia sendiri tak berapa mengenal Islam sebagai agama yang benar. Sebab itu, tapi mereka yang berusaha nak mencari bukti, akhirnya di barat sendiri hari ini sudah mula berbondong-bondong untuk pergi kepada Islam. Saya punya NGO ni bulan 3, bulan 4 ni. NGO saya Pisang. Saya ada sekali tapi saya tak boleh nak ikut sekali lah. Pisang, Professional Islamic Support and Nature Group. Pisang nama dia. Akan ke Sweden, Denmark, Holland. Dalam saya punya delegasi yang mula dulu, saya naik kereta daripada Heathrow, daripada Oxford sampai Scotland, naik kereta 10 jam. Glasgow singgah, Liverpool singgah, Manchester singgah, jumpa masjid, kita sembahyang. Ada masjid, katanya ini dulu gereja. Bila orang dah tak berapa nak tu, orang Islam, korporat Islam beli, jadikan masjid. Lepas tu, barulah kerajaan UK buat undang-undang, gereja tak boleh jual kepada orang Islam. Sebab Kristian tempat dia pun orang dah tak berapa pandang dah. Sebahagiannya dah bakul sampahkan dah. Mula dia pergi ke. Sebab itu kita perlu berhati-hati dengan perancangan mereka waktu yang sama. Dengan apa? Perkukuhkan Islam. Perkenalkan anak kita terhadap Islam. Dia merancang 10 tahun dulu, terlaksana hari ini. Dia laksana hari ini, kita defend untuk dia hari ini. Kita terlupa nak merancang untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang. Yang ini yang saya kata saya menghadap tuanku nak bercakap hal ini. Sebab itu tak apalah. Nanti kalau kronik tuan-tuan sekalian, saya nak ajak seluruh umat Islam. Tadi Dr. Harudin datang pejabat saya. Saya pun rasa malu juga, tapi boleh jadi hati kecil dia terasa tergerak nak datang, nak bincang, nak bagi nasihat. Kita alhamdulillah sangatlah. Saya ajak dia, kalau kronik sangat nanti, kita ajak seluruh umat Islam Selangor ni, kita kumpul di mana-mana stadium, pukul 3 pagi, 4 pagi, kita sembahyang ramai-ramai, kita minta dengan Allah. Biar Allah tunjukkan. Orang Shah Alam boleh turun agak-agak. Turun katil je ke nak turun stadium? Sebab tu saya dah cakap dengan tuanku, solidariti ummah. Ini kita kena bina. Tak jadi apa dengan demonstrasi. Yang demonstrasi itu tak sembahyang. Sebahagian tengok muka tak sembahyang. Saya kata saya tak setuju bakar-bakar gambar-gambar jasa ke apa ni. Saya tak setuju. Kecuali ada pengecualian dia. Macam hilang tempat pergantungan. Jadi kita kena biarlah. Jadi orang marah, orang lama, esko lama marah saya, kenapa tak cepat buat kenyataan terus? Itu cara kamu dulu. Lu siapa, saya siapa, saya kata. Jadi tuan-tuan sekalian, itu maknanya kita kena mengetahui tentang hakikat jahiliah.
apapun lain daripada Islam, dia adalah millatan wahidah. Mereka adalah satu agama. Yang dipanggil asas-asasnya ialah jahiliyah. Cuma hari ini jahiliyah moden. Jadi dia bergerak secara strategik. Kita pun smart. Sebab tu saya cakap juga bahawa kita nak buat sesuatu, kita buat. Tapi kita buat smart. Jangan ada ruang-ruang yang nanti orang pelikih kita punya tindakan. Lepas tu alang-alang kita buat, kita nak undang-undang, betul-betul kita hadapkan undang-undang. Kita jangan buat sekerat-sekerat jalan. Sebab pengalamannya sudah macam sekerat jalan. Akhirnya tak ada bukti. Buat betul-betul buat. Kita study, possibility untuk kita menang tu ada. Baru kita buat sungguh-sungguh. Jangan nanti orang kata buat kerja sekerat jalan, nak kacau-kacau je. Kita tak nak. Kalau orang kata, kita juga yang buka ruang untuk itu. Jadi kita tak nak. Betul-betul. Kita sungguh-sungguh. Ada efek kepada undang-undang, kita buat. Kalau tak ada, untuk sekalian, kita buat cara lain lah. Buat cara lain. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, sifat-sifat mereka yang hidup untuk Islam. Jika saya seorang yang menghayati Islam dan hidup untuk memperjuangkan Islam, maka tentulah bentuk serta corak hidup saya berbeda dengan manusia lain. Antara bentuk dan corak tersebut ialah, pertama, benar-benar terikat dan menurut ajaran Islam. Dia mesti ada perbandingan. Dia mesti ada perbezaan. Orang yang betul-betul intimat dengan Islam. Bukan sahaja pada wajah mereka ada kelainan. Orang sembahyang dengan orang tidak sembahyang. Tetapi cara hidup dia juga ada berlainan. Cara dia bercakap ada kelainan. Cara dia bertindak pun ada kelainan. Semua ni kerana apa? Kerana prinsip Islam yang dipegang. Iman itu bukanlah hanya dengan angan-angan sahaja, tapi ia adalah sesuatu yang terhunjam di dalam hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Di dalam firman Allah selalu sahaja mengaitkan antara iman dan amal. Di antaranya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Dua modal besar. Pertama iman, yang kedua dibuktikan dalam bentuk amalan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia lain berbuat baik, sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berfikir? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amatlah besar kemurkaan di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berkata, dua lelaki telah memberi musibah ke atas diriku. Pertama, orang alim yang melanggar larangan agama, dan kedua, orang jahil yang beribadah. Si jahil memberdayakan orang ramai dengan ibadahnya, manakala si alim pula memperdaya orang ramai dengan pelanggaran terhadap agama. Mestilah ada kesan, tuan-tuan sekalian. Seorang cikgu buat khalwat dengan seorang ustaz buat khalwat, lain tanggapan orang. Kan? Ditangkap ustaz. Orang awam minum arak masa bertugas dengan polis minum arak masa bertugas, lain tanggapan orang. Kan? Itu lain. Orang apa ni? Jadi ini walaupun sebenarnya dari sudut dosa, itulah dosa. Itulah dosa. Maksiat sama saja bentuknya, tetapi dia mendatangkan kesan. Bila orang alim tapi tak hidup dengan ilmu, sebaliknya dia adalah orang yang hanya orang kenal dia orang alim, tapi dia melanggar batas agama. Maka dia jadi hujah orang lain, dia boleh buat. Tengok. Macam Kiai Samudra, isteri 10 kan. Isteri 10 kan. Wartawan tanya, macam mana Pak ni isteri 10? Mudah saja. Pada dia mudah. Dia jadi hujah, itu kiai tu, tuan-tuan sekalian. Kiai apa nama pun tak tahu. Kiai. Rumah macam istana ada berapa ratus bilik, 100 lebih bilik.
Tu anak-anak dia, ada masjid lagi, macam istana. Bisnes burung walid ya. Isteri 10. Dari mana hujah? Quran, dia kata. Quran, dia kata. Orang tanya macam mana? Fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Senang saja. Ikut tengkorak dia kan. Kawinilah perempuan-perempuan itu 2. Dan 3. Dan itu sebenarnya bukan dan, tapi waw ma'iyah dipanggil atau, tapi dia bubuhnya waw ataf. 2 dan 3 dan 4. Kalau tak boleh berlaku adil, kawinilah seorang saja. Kalau campur semua 10 Pak. Mudah saja, ikut tengkorak. Jadi tuan-tuan sekalian, yang buat tu kiai, orang pandang apa? Boleh. Lain hukumnya. Baik, sebab itu tuan-tuan sekalian. Ini efek kesan terhadap. Jadi 2 kata Imam Ghazali. Orang alim tapi tidak beramal, orang jahil tapi beramal. Jadi asas ialah kita tidak, 2 golongan ini dia tidak terikat dengan apa yang dipanggil ajaran Islam. Satunya hanya beriman tapi tidak beramal. Satunya beramal tapi tidak berilmu. Dua-dua ada kesan besar dalam masyarakat. Baik. Kunu lil ilmi ru'atun wa la takunu ruwatun. Jadilah kamu orang-orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu menjadi tukang riwayat. Sebab itu ialah macam saya yang mengajar ni, suara tu sampai telinga saya dulu sebelum sampai tuan-tuan. Tentunya telinga saya yang lebih dekat dengan mulut saya. Maka kena bertanggungjawab terhadap apa yang sebut. Sebab saya tak boleh hanya menjadi riwayat. Ni. Tapi saya buat pula tidak boleh jadi syaitan bisu. Tahu tapi tidak nak bercakap benda yang tahu. Tapi tidak boleh bercakap sahaja dalam benda-benda yang kita sendiri tidak nak, kita tidak nak amal. Baik. Sebab itu bila kita kembali kepada Islam, Islam ni penyelesaian mudah. Saya ialah orang tanya saya, ini 2-3 hari ni Ustaz tak nampak kurus pun, dia kata. Macam-macam tekanan. Saya ada Allah. Apa susah-susah? Susah-susah kita ngadu kepada Allah. Bangun pagi, malam kita mengadu kepada Allah. Hari kita berjalan, kita dah serah dah kepada Allah malam tadi dah. Kan? Pagi tadi saya dah serah kepada Allah. Sebab kita tak tahu. Mohon hari ini semua perjalanan saya, langkah saya, tolonglah beri petunjuk. Tolonglah tunjukkan hari ini. Aku hamba-Mu sahaja ya Allah. Aku tak tahu apa. Aku hanya boleh nampak di depan mata, di belakang aku tak tahu. Yang orang kata macam-macam, orang tekan macam-macam, ada tangan-tangan jahat di belakang aku tak tahu. Sebab itu, biarlah Allah tunjukkan. Tapi saya tak boleh belagak macam saya tahu. Macam maknanya saya tak boleh kata bahawa semua tu daripada saya. Kalau kita berjaya mengatasinya, alhamdulillah. Inilah petunjuk kepada Allah. Kalau tak berjaya, jawabnya sabar aja. Sebab sabar itu juga perintah Allah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sebahagian daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan tengok pada sambungannya, iaitulah mengutamakan kepentingan Islam. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa ke? Anda tahu ada nak tanya? Tanya burat.
Saya payah nak jawab pasal saya pun termasuk di kalangan darah yang halal. Jadi payah nak jawab sebab darah saya pun halal lah. Wallahu alam. Kita kalau buka kitab-kitab fiqh, al-um ke Iqna ke, di hujung kitab tu dia akan membicarakan soal kenegaraan. Ada satu tajuk nama dia Al-Bughat. Bughat. Dia kena betul sebab orang tempat saya macam-macam versi sebut. Orang Banjar sebut bungol. Dia kata. Saya kata bukan bungol. Burah. Orang dengar baral. Bukan baral, burah. Nanti kalau salah memaknakan burah tu yang jadi baral tu. Sebab itu kena betul dalam memaknakan. Dalam kitab menyebut apabila Syafi'i terutama sekali ada tanda-tanda. Satunya angkat senjata. Kalau tak angkat senjata, tak adalah burah. Ni perlu dinasihat, dia tidak burah. Ini kalau bawa handphone pun saja itu bukan senjata. Ini mesti senjata yang sekira-kira memudaratkan orang. Membunuh sekurang-kurangnya. Pisau, parang, kapak, apatah lagi, senapan, senjata api dan sebagainya. Wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lagi. Ya, sila. Baik, tuan-tuan sekalian. Iyalah. Ini satu forum yang panjang. Sebab tu saya tadi jumpa tuanku, saya menawarkan beberapa perkara. Pertama, saya kata, saya kalau dah orang lain tak boleh, saya nak jadi orang yang boleh memulakan interface dialog. Saya kata saya tak pandai, tapi saya boleh kumpulkan orang yang pandai-pandai. Kita mempunyai hujah. Kenapa kita takut? Islam agama benar. Kenapa kita takut berhujah? Sehingga apabila kita laksanakan kebenaran Islam, akhirnya nanti orang akan berbondong-bondong kepada Islam. Melihat bagaimana Islam agama yang sangat memberi keadilan kepada agama lain. Sangat memberi keadilan. Tidak ada pencerobohan, tidak ada gangguan. Jaminan terhadap ibadah agama lain. Amalan-amalan agama lain dijamin. Yalah kalau kita tengok, kalau kita pergi ke Mesir, Jordan, tempat saya pernah belajar di Jordan dulu, Bible dia tulis Arab. Bible. Ada Inggeris, ada Arab. Ada kalimah Allah di situ. Tapi yalah, itu sebab mungkin dia tak ada enactment, kita ada enactment. Tapi macam mana pun kita kata ini adalah yang ke depan. Tetapi semua ini berlaku, saya kata. Semua ini boleh berlaku dengan ada yang dipanggil as-sultah. Kedaulatan terhadap Islam itu sendiri. Barulah nanti Islam itu nampak cantik. Sebab Islam memberi hak kepada agama-agama lain. Hak untuk beribadah, hak untuk membina rumah ibadah mereka. Hak. Macam Tanjung Karang, hari ada orang sibuk. Mulalah orang-orang yang dulu-dulu sebelum 2008 dulu nak buat demonstrasi ini, nanti besar pula dia kata luluskan tapak untuk gereja, tapak untuk kuil, tapak untuk gereja. Bising-bising. Saya minta buat semakan terhadap tanah. Mudah aja telefon PTG keluarkan tanah tu untuk apa sebenarnya? Telah diluluskan sejak tahun 98 ke ataupun lebih kurang lah. 80 lebih. 1980 berapa. Telah diluluskan awal dulu lagi. Bahawa memang tanah itu diwartakan untuk gereja. Jadi dah diwartakan untuk gereja tanah tu. Hak tuan punya tanah nak buat apa terhadap tanah tu dah dia nak buat gereja.
Di tapak yang telah diluluskan tahun 8 dulu. Payah apa? Jadi sebab orang nak mileage. Orang ni bila yalah kan, bila dah nyawa ikan ni macam ni lah. Apa yang boleh paut. Kan? Orang nak tenggelam, nak lemas kan? Even dia nampak jumpa tayar, dia paut pada tayar. Jumpa kayu, berpaut pada kayu. Kadang-kadang dia tahu kayu tu pun akan tenggelam sekali dengan dia, tapi cuba juga berpaut. Inilah dia. Dia rasa untung hari ni tak apa. Dia berpaut juga. Ini. Jadi sebab itu, yang ni yang saya atas soalan tadi sangat pentinglah. Tetapi yang ini yang memerlukan forum yang panjang untuk memaham. Kita kadang-kadang kita nak cakap kebenaran, nak cakap Islam dengan orang agama lain. Kita pun kadang rasa malu bila merujuk hakikat hidup umat Islam itu sendiri. Kita rasa malu. Kenapa kita masih belum berdialog dengan dia? Sebab kita belum menunjukkan tentang keadilan Islam itu sendiri. Hakikat Islam yang sebenarnya. Tapi kita bolehlah bercakap tentang dalam konteks hakikat. Sedangkan umat Islam sendiri sebahagian memalukan kita. Kita nak cakap apa? Bila ada orang bukan Islam mengatakan bahawa yang jadi punca kerosakan banyak pun kerana orang Islam sendiri. Jadi sebab itu antara orang kata tekanan-tekanan kita, tapi hujah Islam itu kita tidak boleh sembunyikan. Sebab itu yang ni yang disuruhnya kita supaya bersabar. Tapi berhujah kita tetap berhujah untuk memberi kefahaman. Islam dalam konteks memberikan hak, dan ialah Islam ni memang agama yang mendepan soal, yang terkedepan dalam soal kebebasan, dalam soal kesejahteraan, dalam soal keharmonian. Waktu yang sama kita bertegas terhadap umatnya sendiri. Kita bertegas dalam konteks akidah. Tapi dia berjalan selari. Waktu yang sama kita berani berhujah, waktu yang sama kita jaga umat kita sendiri. Sekarang ni bila kita cakap sadduz zara'i, untuk menutup pintu-pintu, tak berlaku. Tak berlaku. Jadi yang ini yang kadang-kadang kita akan rasa malu. Sebab itu ialah, tapi kita kena sabar. Dalam ilmu usul fiqh kita diajar dengan satu ilmu yang disebut akhafud dararain. Mengambil yang ringan daripada kemudaratan yang besar. Dua benda, dua-dua mudarat. Kita buat macam ni pun mudarat, tak buat pun mudarat. Maka antara dua ni pilih yang paling ringan mudarat. Saya pun sekarang ni tertekan juga. Nak cakap macam ni pun tak kena, cakap macam ni pun tak kena. Akhirnya akhafud dararain. Yang paling ringan mudarat. Yang paling ringan apa? Tak payah bercakap. Akhafud dararain. Kita tak boleh nak selesaikan satu masalah tetapi mendatangkan 10 masalah yang lain. Apa makna? Akhirnya satu masalah kita tak selesaikan pun tak selesai juga. Yang ini yang kita ada justifikasi kita. Kenapa suatu tindakan itu perlu dibincangkan terlebih dahulu secara matang. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah mungkin dalam forum yang lain kita akan sembanglah waktu itu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta alim, Allahumma anta arif, Allahumma anta fatih lana futuhar arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.